Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Oke, petang ini kita nak mengumpat tentang pilihan raya negeri Sabah dan juga kedudukan Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional dalam kedudukan politik di Malaysia. Baru sebentar tadi telah disahkan bahawa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan bekerja sama dalam PRN Sabah. Persoalannya ialah apa nasib Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu dan PAS yang kononnya nak bertanding di negeri Sabah. Yang saya nak ketawa sebenarnya ialah PAS kepingin sangat nak bertanding di Sabah. Menurut penelitian beberapa penganalisis politik, pengulas politik, kalau PAS bertanding di Sabah, jangankan menang satu kerusi, nak dapat uang deposit pun minta ampunlah, mereka tidak akan mampu dapat. Dan ada juga yang menjangkakan kalau PAS bekerja sama dengan parti-parti tertentu, contohnya parti lokal itu juga akan menerima nasib yang sama, akan kalah teruk kerana bekerja sama dengan PAS. Itulah jangkaan beberapa penganalisis politik, cerita-cerita di kedai kopi. PAS tidak akan diterima di Sabah kerana pendirian PAS yang sangat ekstrim dan kadang-kadang tidak disukai, bahkan betul-betul tidak sesuai. Banyak perkara yang tidak sesuai dengan kemajmukan yang ada di Sabah. Kehadiran parti PAS dalam pilihan raya di Sabah hanya boleh dianggap sebagai nyamuk-nyamuk sajalah, macam itu kan, hanya mengganggu dan tidak akan mampu menang satu kerusi pun. Selain daripada itu, melihat kepada keadaan politik hari ini, apabila Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah mengesahkan mereka akan bekerja sama dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan diadakan tidak lama lagi, menjadi persoalan besar apa nasib untuk parti Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu yang ada beberapa kerusi di Sabah. Dijangkakan semua kerusi yang dimiliki oleh Perikatan Nasional akan hilang dan tak mampu menang. Manakala ada orang yang cadangkan Perikatan Nasional akan bekerja sama dengan GRS. Seperti yang saya kata awal tadi, GRS tidak akan mahu bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Kerana apabila mereka bekerja sama dengan Perikatan Nasional yang ada PAS di dalamnya, ini akan menjadi beban liability kepada parti GRS. Saya rasa kesilapan besar GRS kalau bekerja sama dengan Perikatan Nasional yang ada PAS, kerana tindakan itu akan membuatkan mereka dibebani untuk menjawab isu-isu berkaitan dengan Bersatu dan PAS. Nak menjawab parti Bersatu pun susah, apalagi nak mahu menjawab parti PAS lagi. Itu masalahnya. Jadi tindakan GRS melalui Haji Jinor mengumumkan bahawa mereka akan bertanding secara solo adalah tindakan yang betul. Dan ramai penganalisis politik mengatakan bahawa pilihan raya negeri di Sabah bukan adalah kali ini pertandingan antara Pakatan Harapan campur Barisan Nasional menentang GRS. Perikatan Nasional akan dianggap sebagai parti nyamuk yang hanya mengganggu. Kerana kemenangan Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional dulu di Sabah, kerana waktu itu tiada gabungan Pakatan Harapan BN dan GRS pun belum ada. Jadi dengan adanya GRS di bawah kepimpinan Haji Jinor di dalam kerajaan negeri Sabah, dijangkakan Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional akan lingkup dan tidak akan dapat mampu bangun lagi. Manakala kalau ditanya siapa yang akan menguasai siapa yang akan menguasai kerajaan pada selepas PRN Sabah, saya menjangkakan tidak ada yang akan menguasai, sama ada GRS, Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Yang akan ada ialah kemunculan gagasan kerajaan perpaduan seperti yang berlaku di peringkat persekutuan. Jadi tidak ada salahnya bertanding di peringkat negeri dulu, mula-mula pada PRN, tapi akhirnya akan bergabung juga. Jadi ini satu tindakan yang sangat baik
sebenarnya untuk kesejahteraan dan kestabilan politik di Sabah. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan ini, siapa yang ada masalah kencing manis, gout, dan tinggi darah, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini. Tekan, dan produk ini sangat mujarab, murah, dan sangat berbaloi. Sudah ramai orang menggunakannya, dan ramai yang telah pun mengalami kehidupan yang lebih baik. Baiklah, pada pendapat Anda, sebelum kita berpisah, pada pendapat Anda, apakah tindakan Pakatan Harapan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri yang bergabung itu, bekerja sama itu, akan membuahkan satu pulangan yang positif? Karena dilihat dalam pilihan raya di Semenanjung, pilihan raya kecil, gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional membawa hasil yang lumayan. Hampir semua pilihan raya yang terdekat baru-baru ini dimenangi dengan nilai yang sangat besar. Ini karena gabungan undi. Di Sabah mungkin ada sentimen menolak parti daripada Semenanjung. Dan diketahui dalam Pakatan Harapan ada PKR, ada DAP yang bukan dari Sabah. Manakala dalam GRS semuanya dari Sabah. Dan dalam Barisan Nasional ada juga dari Sabah, tapi UMNO daripada Semenanjung. Adakah ini akan menjadi penentu kepada siapa yang menang dalam pilihan raya ini? Saya rasa ianya juga bakal menjadi penentu. Tetapi harus diingat, sentimen dinamik politik yang ada di Malaysia sekarang ini bukan lagi dinamik politik seperti dulu-dulu. Sekarang ini dinamik politiknya luar biasa. Apa saja boleh berlaku. Apa saja boleh berlaku. Tapi yang tidak mungkin akan berlaku ialah kerjasama antara GRS dan Perikatan Nasional diramalnya tidak akan berlaku. Walaupun ada yang mungkin memujuk, walaupun mungkin ada yang berusaha memikat UMNO, memikat GRS, tapi saya rasa GRS tidak akan bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Kerana masalah yang mereka akan hadapi lebih besar daripada manfaat yang mereka akan terima. Jadi pada pendapat saya, GRS memang seperti yang diumumkan akan terus bertanding secara solo. Manakala Pakatan Harapan Barisan Nasional mereka akan bergabung menentang GRS, tetapi masih dapat dijangka bahawa GRS akan lebih banyak porsi yang akan dimenangi kerana mereka adalah kerajaan. Pertama, yang kedua, sentimen menolak parti Semenanjung sangat kuat bermain sekarang ini. Namun demikian, jangan dilupa UMNO mempunyai pengalaman yang besar dalam pertarungan 1 atau 2, 3 penjuru. Jadi saudara, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.